Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Cikgu Hadi Ismail. Okey. Uh, Kelas kali ni, hari tu kita dah bincangkan tentang definisi bagi reka bentuk dan definisi teknologi. Kemudian kita dah tengok juga apa itu elemen-elemen yang wujud dalam reka bentuk. Dan kelas kali ini adalah berkaitan dengan prinsip dalam reka bentuk. Okey? Jadi ada beberapa prinsip yang perlu kamu tahu. Apa maksud di sebalik prinsip-prinsip tersebut. So, jangan ke mana-mana. Moh, kita masuk kelas. Let's go. Jom. Okey, baik. Prinsip reka bentuk dalam tingkatan 1. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu pada muka surat 9. Okey, muka surat 9. Kita ada prinsip reka bentuk yang perlu kamu tahulah. Okey, kalau kita senaraikan dekat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey. Hari tu kita dah tengok berkaitan dengan elemen warna, elemen bentuk, elemen rupa. Okey. Yang kali ni kita nak tengok apa prinsip-prinsip yang wujud dalam satu produk. Contoh, kan ini mouse. Kan mouse kan. Apa prinsip yang wujud dalam pada mouse ni, pada produk ni? Contoh mungkin kita kata dia seimbang, kan? Dia simetri, kiri dan kanan dia sama, saiz sama, bentuk dan sama. Okey. Itu contoh dia lah. Okey, kita tengok. Dia kata prinsip untuk reka bentuk, aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk. Okey. Aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek. Supaya kita nak buat satu produk tu, nak memudahkan dia dibentuk, dibina, dicantum dan sebagainya. Jadi kita gunakan prinsip reka bentuk. Yang mana dia boleh jadi, prinsip ni dia boleh jadi supaya produk tu jadi menarik, selesa dan kepuasan kepada pelanggan. Maksudnya satu kemudahan lah kan. Pelanggan contoh macam kita nak satu beg. Apa prinsip yang perlu kamu sebagai pereka bentuk? Apa prinsip-prinsip yang kamu nak hasilkan supaya beg tu pelanggan dia suka? Bila dia galas, beg tu di bahagian belakang ni dia tak terlalu memberi pressure dekat bahu dan sebagainya. Okey. Baik, kita pergi tengok yang pertama, keseimbangan. Prinsip bagi keseimbangan ni dia kata ketidakseimbangan dalam reka bentuk berlaku bila satu objek tidak mempunyai keseimbangan sama ada dari sudut sudut, berat, tarikan, tumpuan, perhatian atau berbentuk asimetri. Terdapat dua jenis keseimbangan, iaitu keseimbangan simetri. Simetri ni formal. Formal ni maksudnya contoh yang tadi saya kata mouse kan. Kalau kita buat pecahan dia punya simetri dia, kiri dan kanan dia sama. Okey. Macam ni lah. Okey, dia bagi contoh ini. Ini adalah simetri. Ini adalah asimetri. Okey, tidak formal. Kiri dan kanan dia tak sama. Alright. Keseimbangan simetri mempunyai persamaan pada kedua-dua belah bahagian, manakala keseimbangan simetri pula bersifat sebaliknya. Tetapi kelihatan lebih menarik dan mempunyai daya tarikan tersendiri. Banyak kan? Sekarang banyak produk dia buat di sebelah kanan dan sebelah kiri dia tak sama. Lain sikit. Okey. Alright. Prinsip yang kedua, pengulangan. Ini contoh prinsip bagi pengulangan. Banyak kita nampak kan. Contoh macam sport rem kereta. Sport rem kereta kan. Sport rem kereta yang sport rem jari tu. Dia berulang-berulang. Kan? Sport rem motor. Contohlah kan. Ini prinsip pengulangan.
Apa prinsip pengulangan? Dia kata penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Mesti yang sama, bentuk saiz sama, bentuk dan sama. Pengulangan berlaku dalam bentuk bersudut, pola susunan bersiri, selari ataupun berjejari. Yang mana pengulangan ni dia dapat menghasilkan satu corak yang lengkap. Okey, contoh ni lah. Dihasilkan dia dapat satu corak yang sangat-sangat cantik dan lengkap. Okey, prinsip yang ketiga, kontras. Kontras dia kata perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Contoh perbezaan, tekstur. Tekstur ada tekstur kasar, ada licin. Bahagian kasar ada bahagian licin. Itu adalah bahagian kontras. Kedudukan kiri dan kanan menegak dan melintang. Saiz, warna terang dan gelap. Saiz besar dan kecil. Bentuk ada bulat, ada bersegi. Ruang jauh dan dekat. Ini antara elemen-elemen yang ada pada sesebuah produk. Dia nak hasilkan kontras perbezaan yang ketara. Jadi dia buat ada benda-benda yang berbeza. Tujuan untuk menyelahkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus. Baik, seterusnya kepelbagaian. Menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Kepelbagaian dihasilkan dengan menggunakan elemen reka bentuk. Okey. Ini contoh kepelbagaian lah. Bagaimana bentuk-bentuk yang berbeza-beza dilukis kat situ. Baik, seterusnya. Kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Okey? Kesatuan maksudnya ada beberapa kuntum bunga disatukan tapi dapat hasilkan satu bentuk yang lebih menarik. Itu bermaksud kesatuan. Okey? Kita tengok lagi. Yang seterusnya adalah keringkasan. Ni keringkasan. Idea kompleks diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Yang mana dia kata untuk menghilang visual ni, kata visual mengelirukan dan menghilangkan tumpuan orang yang melihatnya. Sebab tu dia buat dalam bentuk yang ringkas. Contoh yang utama yang boleh kamu tengok, cuba tengok kan. Ni lambang ni, kamu suka sangat pakai kasut ni kan. Dia punya logo dia ataupun dia punya trademark dia itu je. Keringkasan, ringkas. Macam Adidas kan. Ringkas, sangat ringkas. Tapi dia adalah satu bentuk, satu logo yang memang ada standard-standard dia lah. Ini contoh macam ni lah. Reka bentuk yang simple, mudah dan ringkas. Dan seterusnya, harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Kita reka bentuk satu produk supaya dia nampak macam harmoni, nampak aman, kamu nampak tenang dan sebagainya. Okey, itu adalah harmoni. Penggunaan lebih kepada penggunaan tone warna, kontras, kemudian lebih kepada kejadian alam. Itu adalah apa yang dimaksudkan dengan prinsip harmoni. Baik. Aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam reka bentuk objek asas. Sebelum melakar suatu produk, semua prinsip reka bentuk adalah dikuasai terlebih dahulu. Supaya kita boleh tahu bagaimana nak mereka bentuk apa yang pelanggan nak. Bagaimana perkara ini boleh dilakukan? Anda boleh mulakan dengan satu prinsip dahulu. Contoh, anda ingin mereka sebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Lakukan langkah-langkah yang berikut. Ini contoh yang diberi dalam buku teks lah. Bermula daripada objek asas. Bentuk objek asas ni bulat dan juga ni kita panggil apa? Hexagon lah. Macam itulah. Okey. Bagaimana kamu boleh mereka bentuk sampai jadi dia jam dinding berbentuk jam tangan. Ini dia punya langkah-langkah pembinaan dia lah. Bukan, langkah-langkah penghasilan produk, perekaan ataupun lakaran produk. Ini contoh dia lah. Okey. Baik, yang seterusnya. Kita nak tengok apa perbandingan beza prinsip dan juga elemen reka bentuk. Hari tu dah tengok belajar pasal prinsip. Hari ni kita hari tu elemen, hari ni prinsip. Kita nak tengok apa perbezaan yang boleh kamu
kamu nampak. Okey. Elemen ialah unsur yang membantu membina sesuatu produk. Dia kata kat sini kan. Manakala prinsip ialah peraturan, panduan dan falsafah menggunakan elemen untuk pembentukan produk. Okey. Jadi contoh, dia kata contoh, ambil kasut sekolah ataupun apa-apa produk lain. Okey. Senaraikan elemen yang terdapat pada kasut dan nyatakan prinsip reka bentuk yang digunakan. Kamu pun tandakanlah. Kalau ada benda tu, kita tandakan. Kalau tak nak buat kasut, kamu tanda benda lain. Okey. Kalau di kasut ada garisan, kamu tandakan. Ataupun kamu nak tengok pada contoh beg sekolah. Ada elemen garisan, tandakan. Ada elemen rupa, tandakan. Kemudian tengok di bahagian prinsip, keseimbangan. Beg ada seimbang, seimbang tandakan. Ada pengulangan. Mungkin dia punya pengulangan di bahagian zip dan sebagainya kan. Tandakan. Kontras, perbezaan warna. Ada poket kecil, ada poket besar, ada kontras. Semua ni kamu boleh tandakan. Okey? Jadi, analisis mudah ni kita boleh buat dalam bentuk jadual yang macam ni. Supaya kita nampak lah. Prinsip ada elemen wujud tak wujud, prinsip wujud ataupun tidak. Okey? Itu sahaja untuk kelas kali ini. Alright? Okey, itu sahajalah. Di bahagian prinsip dan prinsip reka bentuk dan membanding beza prinsip serta elemen reka bentuk. Okey. Jadi sekian dulu. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, boleh diterima oleh kamu, boleh difahami dan kita berjumpa lagi pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.